Baik, hadis yang terusnya. Qala hadatsana Salamah bin Shabib. Qala hadatsana Abdullah bin Ibrahim al-Madani. Qala hadatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi an jaddihi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Hadis ini Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Salamah bin Shabib. Dia berkata, tak ada khabar pada aku Abdullah bin Ibrahim al-Madani. Dia berkata, tak ada khabar pada aku Ishaq bin Muhammad al-Ansari daripada Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id daripada ayah dia, daripada tok dia. Datuk dia Abu Sa'id al-Khudri. Jadi nama perawi ini Abdurrahman bin Abu Sa'id. Yang ni atuk dia, ayah dia Abu Sa'id. Dan atuk dia Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi SAW, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Al-Ashara Mubasysyirin bil Jannah. Mereka ni seafdal manusia selepas para Nabi. Ini selepas Rasulullah SAW, paling afdal manusia ialah Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. 4 khulafa. Kemudian baki 6 orang ni. Mereka ni Abu Sa'id al-Khudri, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan para sahabat Nabi yang lain, Muhajirin dengan Ansar, di kalangan orang-orang yang awal. Mereka ni sebaik-baik manusia. Sebab tu kita jangan sekali-sekali nak cakap pasal mereka ni. Jangan nak sikit pun sentuh tentang peribadi mereka, siapa kita. Malah siapa yang berkata-kata ataupun menghina sahabat, dia berdosa yang besar sangat, termasukkan dosa yang besar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Dia berkata, adalah Nabi SAW, Rasulullah SAW itu sekiranya baginda duduk di dalam masjid, ihtaba biyadaihi, baginda akan buat macam ni. Dia panggil ihtaba. Macam duduk tadilah. Dia beri nama juga duduk al-Qurfusa, seperti mana riwayat sebelum ni. Dan duduk macam ni juga dipanggil duduk ihtiba. Ihtiba. Perbuatan ni dalam bahasa Arab dia panggil ihtaba, yahtabi, ihtibaan. Duduk macam ni dipanggil ihtaba. Sama ada kita peluk dengan tangan ataupun ikat dengan satu kain serban. Sekarang ni memang dah, kalau belah Arab, terutama ni belah Yaman, memang dah ada tali dia buat untuk ikat, dipanggil habwah. Habwah tu supaya kita duduk, kaki kita tergantung, jadi taklah lenguh, taklah rasa kebas kan kalau kita duduk lama. Tapi kalau kebas, kita nak buat macam mana? Kalau kita kebas, apakah tindakan yang paling tepat sekali berdasarkan syariat yang kita kena buat? Tindakan bukanlah kata mesti buat, tetapi para ulama suka untuk kita, kalau kaki kita kebas, kita kata ya Muhammad ataupun ya Rasulullah. Sebab apa? Ia adalah perbuatan Sayyidina Abdullah bin Umar, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dia kata bab idza khadirat ar-rajul. Madza yaqul idza khadirat ar-rijlu. Dia kata bab pada menyatakan apa perlu dia kata sekiranya kaki kebas. Cantik sekali. Sebab Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan kitab Adabul Mufrad, kaki dikebas. Kemudian dia tak boleh nak bangun. Kemudian seorang lelaki kata kat dia, "Udhkur ahabban nas ilaik." Sebutlah orang yang paling kamu cintai sekali. Itu dia kata Muhammad. Ya Muhammad. Rasulullah SAW masuk dia. Kemudian kaki dia boleh jalan balik. Saya jumpa satu kitab syarah pada Adab Mufrad, seorang ulama India, kalangan ulama tabligh. Dia ada penjelasan yang menarik. Kata kenapa sebut Muhammad kaki dia tak kebas. Dia kata seseorang yang mencintai seseorang, lazim dia bila dia teringat orang yang dicintai, hati dia akan jadi jantung dia akan pam laju, sebab hati dia akan jadi berdebar. Ini kalau cinta yang benar-benar cinta. Jadi dia kata kaki kebas, maksud dia darah tak sampai lagi dekat situ. Jadi bila dia sebut seorang yang sangat dicintai, jadi berdegup hati dia, menyebabkan darah pam laju dan cepat sampai pada kaki yang kebas tersebut. Masya Allah, ajaib. Jadi itu adalah yang mereka sebutkan. Jadi insyaAllah masa ada sikit lagi, kita masuk bab yang seterusnya.
seperti mana disebutkan sini, qala babu ma jaa fi tu'akati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan tukaah Rasulullah SAW. Setengah perkataan memang susah nak terjemah. Sebab bahasa Arab ni dia setiap benda yang halus pun dia ada perkataan yang tersendiri. Okey, tukaah ni asal dia ada satu perbuatan ni panggil ittaka'a yattaki'u ittika'an. Ittaka'a ni apa saja keadaan kita kalau kita bersandar macam saya buat macam ni kan. Macam ni perbuatan saya ni panggil ittaka' ataupun ittika'. Macam ni ke, ataupun saya baring dengan satu benda buat macam ni, ni pun panggil ittika'. Macam raja-raja zaman dulu, dia ada sofa yang memanjang, dia duduk sengit, itu pun panggil ittika'. Juga digunakan perkataan ittaka'a ni sekiranya seorang berdiri dengan bantuan sesuatu, sama ada tongkat pun dipanggil ittika'. Ataupun sekarang ni ada jenis orang yang tak dapat berjalan, orang yang uzur, jalan pakai pegang macam ni pun, semua perbuatan yang menyebabkan kita bergantung, berpaut atau bersandar bersatu tu dalam bahasa Arab panggil ittaka'. Ataupun masdar ittika'an. Sebab lepas bab ni ada bab ittika' Rasulullah SAW. Tapi bab ini dikata bab tuka'ah. Tuka'ah ni pula maksudnya benda yang kita sandar tadi tu, ataupun benda yang kita berpaut, ataupun benda yang kita pegang tadi tu, benda tu dipanggil tuka'ah. Boleh nampak no? Jadi kat sini hadis-hadis yang nak menceritakan apa yang Rasulullah SAW berittika' ataupun bersandar ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Hadis ini Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abbas bin Muhammad Ad-Duri, seorang ulama hadis besar, yang mana Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dengan Ibn Majah semua riwayat daripada dia. Kemudian dia meriwayatkan daripada Ishaq bin Mansur daripada Israel. Israel ni nama seorang ulama, nama seorang ulama zaman itulah, anak murid daripada Simak bin Harbin ni. Nama dia Israel. Israel sebenarnya asal dia perkataan Ibraniyah yang bermakna Abdullah, hamba Allah. Dia riwayatkan daripada Simak bin Harbin daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muttaki'. Ini dalam keadaan muttaki'an. Sebab itulah lafaz tu dibaca dengan mansub, dengan baris atas, sebab dia hal. Dalam ilmu nahwu sini dipanggil hal. Kalau bahasa punuk dia kata, aku telah melihat akan Rasulullah SAW padahal ia beritika'. Imam Tok Guru Pondok dulu kan nak menjelaskan dalam nahwu dipanggil hal. Padahal beritika' ia di atas wisadah, yang ni di atas satu bantal, di atas belah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Wisadah maksudnya bantal. Tapi bantal yang kita bayangkan macam bantal zaman sekarang. Zaman dulu, bantal zaman dululah. Rasulullah SAW punya bantal diisi dengan kekabur-kabur murah saja. Tapi ada bantal dan Rasulullah SAW beritika', maksudnya Rasulullah SAW letak satu bantal dan Rasulullah letak ke sini tangan baginda, duduk macam tu. Jadi perbuatan tersebut juga menunjukkan perbuatan yang dibenarkan, tak ada masalah seorang tu duduk, terutama dia di hadapan sahabat-sahabat rapat dia. Tetapi keadaan tersebut juga tidak layak sekiranya datang seorang yang mulia atau seorang yang perlu dihormati. Kita hormati baginda SAW, orang paling mulia sekali, tapi tetap baginda menghormati sekiranya seorang tu perlu dihormati, orang yang mulia. Tapi Rasulullah duduk kadang-kadang dengan para sahabat yang mana mereka ni adalah saudara, ukhuwah. Seperti mana Rasulullah SAW pernah cakap, dia kata, aku teringin nak lihat saudara-saudara aku. Ini umat Islam sendiri kita. Tapi Rasulullah SAW kata, kamu adalah sahabat-sahabat aku. Jadi persaudaraan mereka ni, walaupun tu Nabi ni sahabat, tapi Rasulullah SAW tak pernah berlagak seperti seorang raja. Rasulullah SAW sangat tawaduk, merendahkan diri. Tetapi para sahabat sangat mengkagumi, sangat mengagungkan Nabi SAW. Walaupun Rasulullah itu seorang yang sangat tawaduk, tapi para sahabat tahu siapa baginda SAW. Para sahabat sentiasa mengagungkan Nabi SAW. Seperti mana setelah kita sebut sebelum-sebelum ni banyak daripada hadis. Jadi kat sini
Baginda SAW dalam hadis ini menunjukkan baginda juga mengambil bantal untuk jadikan satu sandaran. Jadi bukan satu perkara yang dibolehkan dalam syarak. Qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wal 'uququl walidain qala وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Hadis ini Imam At-Tirmidzi meriwayatkan daripada Humaid bin Mas'adah. Dia telah kata aku telah khabar pada aku Bishr bin Mufaddal. Dia kata telah khabar pada aku Al-Jurairi daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah daripada ayah dia, yakni Abu Bakrah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ala uhad, jadi adakah kamu mahu aku khabarkan tentang sebesar-besar kabair, yakni sebesar-besar dosa besar. Ala ukhbirukum atau ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Mahu tak kamu, Rasulullah tanya para sahabat, aku menceritakan tentang sebesar-besar dosa besar. Al-kabair plural ataupun jamak bagi kabirah. Kabirah tu satu dosa besar. Bila banyak-banyak dosa besar tu kabair. Ada kitab Imam Az-Zahabi tajuk dia Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sekarang ni Rasulullah SAW nak beritahu di kalangan dosa-dosa besar tu ada yang dia punya level, dia punya keadaan lagi besar. Dia dosa besar dah. Tapi Rasulullah kata nak tak beritahu tentang sebesar-besar dosa besar. Jadi para sahabat kata qalu bala ya Rasulullah. Malah ya Rasulullah, kami nak kamu tuan hamba cerita pada kami. Qala Rasulullah SAW bersabda al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Ini paling besar sekali. Tak ada dosa lebih besar mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi seperti mana kita tahu syirik ni dia ada tiga keadaan. Qauli, fi'ali dengan i'tiqadi. Yang ni kita takkan panjangkanlah majlis kita, majlis hadis. Tuan-tuan, kalau ada majlis akidah, kita akan dengar dalam masalah akidah ni. Apakah dia panggil syirik qauli, syirik fi'ali, syirik i'tiqadi. Masalah-masalah ni bahaya, terutama pada akhir zaman ni. Ada satu kitab tajuk dia Sulam Taufiq. Al-Habib Taha Al-Habsyi, tak salah saya, yang pengarang kitab tu. Asalnya kitab fiqh ni dimulai dengan bab taharah. Kemudian kita dah belajar taharah, bab ibadat. Lepas tu bab ibadat ni ada solat, zakat, puasa. Bila habis bab muamalat, sampailah last nanti bab barulah masuk bab jinayat. Dan dalam bab jinayat itu ada bab riddah, bab murtad. Dalam bab murtad tu para fuqaha akan sebutkan apa perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam, iaitu riddah wa na'udzubillah. Tapi Imam Habib At-Taha dia tulis kitab Sulam Taufiq, dia letakkan bab riddah ni first kali. Sebab dia kata apa? Kerana terlalu banyak sangat orang di zaman dia, tu zaman dia, yang buat perbuatan riddah, perbuatan murtad yang dia tak sedar, dia telah terkeluar dari Islam. Na'udzubillah. Sama ada riddah i'tiqadi dalam akidah, ataupun riddah qauli, ataupun riddah fi'ali. Nampak? Jadi bayangkan zaman dulu, zaman kita lagilah. Bukan setakat dia tak sedar, dia post siap dalam WhatsApp, dalam FB, cerita pada orang ramai yang dia dah kufur. Dia tak tahu, tapi tunjuk pada orang ramai. Na'udzubillah. Orang yang jahil pun menyokong. Sama tak? Sama. Dan satu riwayat Rasulullah SAW kata seorang kena bunuh di Maghrib, maksudnya di barat, sama orang yang berada di timur mendapat dosa dia. Kenapa? Kerana redha pada pembunuhan tersebut. Cukup redha. Kezaliman, redha pada kezaliman. Sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Bukan sekadar redha pada kezaliman, nyatakan sokong, like kan. Satu button dia like ataupun share, tapi cukup melipat gandakan dosa, membebankan kepala dia pada hari akhirat esok. Jadi tu pertama, isyraku billah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Nanti bab tu tuan-tuan tengok dalam bab akidah. Wa uququl walidain, dan
penderhakaan kepada ibu dan ayah, dua mak ayah. Qala Rasulullah SAW, Abu Bakrah berkata, wajala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW duduk, wa kana muttaki'an, dan pada asalnya baginda SAW dalam keadaan muttaki'. Yang ni dia sini nak ceritakan ketika baginda SAW bercerita pada sahabat tadi, Rasulullah dalam keadaan muttaki', maksud dia dalam keadaan macam ni, duduk macam tu. Betul, Rasulullah cakap dalam keadaan santai. Rasulullah kata, ala uhadithukum bi akbaril kabair, nak tak kamu semua aku ceritakan tentang dosa-dosa besar? Para sahabat kata, malah ya Rasulullah. Rasulullah kata, al-isyraku billah wa uququ walidain. Tiba-tiba Rasulullah duduk, wa jalasa. Sedangkan Rasulullah sebelum tu wa kana muttaki'an, dalam keadaan yang muttaki'. Kemudian Rasulullah kata apa? Wa syahadatu zur, ataupun di sini syak perawi hadis, bukan ataupun Rasulullah yang kata, tapi perawi hadis sekarang ni tak tahu sama ada Rasulullah kata syahadatu zur ataupun qaulu zur. Syahadah maksud dia kesaksian yang palsu, syahadatu zur kesaksian palsu, ataupun kata-kata palsu. Jadi perawi tak pasti mana satu yang Rasulullah sebut, tapi makna sama. Rasulullah SAW dalam keadaan yang muttaki'an. Tiba-tiba Rasulullah beritahu al-isyraku billah wa uququl walidain. Tiba Rasulullah duduk, wa syahadatu zur. Dan Rasulullah SAW, seperti mana Abu Bakrah kata, fama zala Rasulullah SAW yaquluha. Rasulullah berterusan kata, wa syahadatu zur, 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 hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah berterusan kata sehingga kan kami berkata, alangkah baiknya kalau Rasulullah senyap. Betapa banyak kali Rasulullah SAW ulang syahadatu zur, kesaksian palsu. Tuan-tuan tahu apa kesaksian palsu? Termasuklah kes yang tak ada diadakan, kemudian buat masuk dalam mahkamah, boleh beli persaksi-saksi ini. Kemudian dia kata, ya saya buat, saya nampak, kawan tak nampak. Ya dia buat kat saya. Ya, dia macam-macam lah. Tuan-tuan tahulah. Yang ni Rasulullah SAW sebut min akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar. Malah Rasulullah dah ulang sampai para sahabat kata, alangkah baiknya kalau Rasulullah senyap. Menunjukkan apa? Saja-saja Rasulullah nak ulang-ulang, menunjukkan betapa buruknya, betapa besarnya, betapa dahsyatnya perbuatan tersebut. Kerana kalau seorang tu mersyirik Allah Ta'ala, dia seorang-seorang dia. Kalau dia mendahaka ibu bapa dia. Tapi kesan daripada saksian palsu ni kesan yang besar. Kesan dia kepada orang yang tak bersalah tadi, pada keluarga dia, kepada siapa-siapa saja yang tak pasal-pasal, elok duduk, elok bahagia duduk dalam rumah, boleh masuk penjara, boleh kena hukuman macam-macam. Itulah panggil syahadatul zur, syahadah yang palsu. Tapi ada satu kisah lucu sikit lah. Kita yang belajar kat universiti ni, kalau universiti Arab, sijil tu dia panggil syahadah juga. Sebab syahadah ni maksud dia kesaksian, maksud dia sijil kan. Ada satu ulama dekat Mekah dulu, nama dia Habibullah Asy-Shinqiti. Dia asal dia orang Mauritania. Shinqiti ni, siapa saja nama ada Shinqiti, maksud dia Mauritania. Mauritania ni duduk dekat ujung Afrika sana kan, belah barat. Asal dia diorang ni orang padang pasir, tapi sangat alim. Dan dia ni salah seorang ulama yang hebat duduk kat Mekah mengajar. Jadi ketika dia baca hadis ni, dia kata wa syahadatu zur, kesaksian palsu. Jadi salah seorang anak murid dia mengajar kat universiti. Salah seorang anak murid tanya, dia kata, ya Syekh, ma hiya syahadatu zur? Apa dia syahadatu zur ni? Dia kata, satakhudunaha ba'da syuhur. Kamu akan ambil beberapa bulan akan datang. Yang ni maksud dia, korang dah grade nanti, dapat tu, itulah syahadatu zur. Maksud dia, degree yang dia dapat tu, Syekh ni kata, itulah. Sebab dalam degree tu dia tulis, pihak universiti bersaksikan bahawa dia ni telah menguasai ilmu contoh-contoh. Tapi kebanyakan dia orang tak kuasai pun kan. Maksudnya macam itulah, dia kata ini pun syahadatul zur. Jadi cuma kata-kata dia dalam bahasa Arab tu elok dia punya syajak. Dia kata syahadatul zur satakhudhunaha ba'da syuhur. Kesaksian syahadatul zur ni kamu akan ambil selepas bulan-bulan akan datang. Maksudnya nantilah bila kamu grad nanti. Jadi dalam hadis ni sebenarnya Imam Tirmizi datangkan nak menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersantai dengan para sahabatnya, duduk bersama para sahabat membicarakan tentang hadis, tapi hatta Rasulullah SAW duduk dalam keadaan muttaki. Nampak?
Tak ada masalah. Malah perkara tersebut menunjukkan betapa eratnya ukhuwah para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu subhanallah, Rasulul Rabbil Alamin, utusan Tuhan pencipta alam. Tapi Rasulullah adalah manusia yang paling tawaduk sekali, paling rendah sendiri. Bukan takalluf, bukan perbuatan itu buat-buat, tapi itulah rahmat yang ada dalam hati Nabi SAW. Rasulullah SAW sendiri adalah rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala sendiri menamakan Rasulullah itu sebagai Ar-Rahim, Ar-Ra'ufun, Ra'uf Rahim, yang sangat Ra'uf, yang lembut hati dan sangat Rahim, penyayang. Rasulullah SAW asalnya adalah nama Allah SWT. Jadi itulah sifat Nabi. Dan kita akan baca nanti satu bab mizah, bab gurau senda Nabi SAW. Seperti mana Imam Tirmizi riwayatkan, ada seorang lelaki yang hamba, yang dia tu seorang yang muka tak cantik, macam tak elok lah kan. Satu hari Rasulullah SAW pergi pasar, nampak dia, Rasulullah peluk dia dari belakang. Jadi kawan ni bila kena peluk, dia nak tengok siapa ni, tengok Rasulullah SAW. Bila tengok Rasulullah tu, terus biarkan badan dia dipeluk oleh Nabi SAW. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW sebut, kata apa, man yashtari al-abd, siapa nak beli hamba ni, siapa nak beli hamba ni. Kemudian hamba tersebut kata, ya Rasulullah, idzan satajiduni kasidan, kamu akan dapati aku seorang yang tidak membawa keuntungan. Kasidan, maksud dia tak lakulah nak jual aku, wahai Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata kat dia, bal anta indallahi rabih, kau di sisi Allah Ta'ala sangat untung. Allahu Akbar. Dahlah dipeluk oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bagi tahu manzilah dia di sisi Tuhan. Tuan-tuan, bagi tahu di sisi Tuhan, kamu orang yang sangat bernilai, sangat tinggi harga kamu, insyaAllah. Apa lagi nak dapat? Cukuplah. Jadi kita ni, subhanallah, yang sangat jauh pada akhir zaman ni, marilah kita sama-sama muhasabah dan perbanyakkan mengingati sama kita. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan untuk bermujahadah, kekuatan untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya, dengan perbanyakkan zikir dan selawat. Dan majlis-majlis seperti ini, semoga Allah SWT memberkati kita dan menerima amal kita dan memberi buahnya, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita berhenti sampai sini dulu. Kita sambung lagi bab ni pada pengajian akan datang. Sekiranya Allah SWT memanjangkan usia kita, memberi kita rezeki. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf sekiranya di sana ada kekasaran bahasa, salah silap. Yang baik daripada Allah SWT, dan salah silap tu daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.